Bila bercakap tentang penggunaan chip Exynos pada phone Samsung, rasanya daripada dulu sampai sekarang ni mungkin korang ada persepsi yang kurang baik dengan chip Exynos sebab dianggap bahawa chip Exynos ni cepat panas, dia punya image processing tak bagus sangat, and the performance tak sama level dengan chip Qualcomm ataupun MediaTek. Dan aku rasa sejak aku gunakan Samsung Galaxy S24 Plus terbaru dengan Exynos 2400 ni, persepsi aku perlahan-lahan mula berubah sebab aku rasa phone ni berbeza daripada Exynos yang aku kenal dulu. Yes, Galaxy S24 Plus ni memang dia special sikit sebab base model Samsung je yang dapat chip Exynos berbanding dengan Galaxy S24 Ultra yang menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. So aku rasa mungkin korang ada banyak persoalan tentang Galaxy S24 Plus ni dari segi dia punya performance, kamera, bateri dan banyak lagi perkara yang korang semua perlu tahu. So that's why untuk video kali ni aku akan buat review yang lebih details tentang semua perkara yang korang semua tahu ataupun nak tahu tentang Galaxy S24 Plus dan apakah yang korang akan dapat dengan harga RM4,000 lebih untuk sebuah smartphone ni. Tanpa masa lagi, let's talk about it. So first, pasal rekaan, walaupun secara fizikalnya reka bentuk untuk Galaxy S24 Plus ni macam sama je dengan previous model dia, tapi sebenarnya ada kelainan sikit tau yang Samsung buat dari segi dia punya shape body. Kalau refer based on specs, memang dia masih sama dengan aluminium armor frame body, bukannya titanium macam versi Ultra. Menyokong IP68 water and dust resistant dan juga kedudukan kamera yang masih nampak identical macam previous model dia. So apa je yang baru dengan rekaan untuk Galaxy S24 Plus ni? Tengok sekilas memang tak nampak perbezaan yang ketara sangat tau sebab dia punya kedudukan kamera masih sama, cuma untuk warna baru macam violet yang aku gunakan sekarang ni memang nampaklah ini adalah model baru. Kalau korang tak gunakan casing memang nampak jelas, tapi kalau gunakan casing mungkin tak nampak perbezaan sangat pun. But yang paling obvious sekali adalah dia punya shape frame body tu memang berbeza tau dengan S23 Plus. Sebab untuk model kali ni menggunakan dia punya frame body yang lebih rata dan juga boxy, lebih kukuh lah kat tangan kalau korang pegang smartphone ni. Dan satu perkara yang noticeable lagi adalah dia punya rekaan untuk speaker grill. Kali ni lebih kemas dan juga dah tak ada line-line macam korang nampak pada S23 Plus. So aku boleh katakan overall untuk shape body dia nampak lebih sturdy dan juga lebih cantik lah kalau compare to previous model doang. Kalau bandingkan sebelah-sebelah dengan S23 FE yang gunakan konsep macam S23 Plus juga, memang nampak beza lah dia punya looks dan juga feels antara kedua-dua smartphone ni. So aku rasa aku prefer lagi kot rekaan yang digunakan pada S24 Plus kalau compare to previous model dia. Tapi reka bentuk pada Galaxy S24 Plus ni bukannya barulah sebab kalau korang pernah pegang iPhone 14, 15 ataupun Nothing Phone 2, dia punya shape body tu lebih kurang sama je dengan Galaxy S24 Plus ni. But surprisingly dari segi berat, walaupun Samsung ada improve size screen lebih besar dan juga kapasiti bateri pun lebih besar dengan dimension yang berbeza, berat dia memang 1 gram beza je tau dengan S23 Plus. Masih lagi diparas bawah 200 gram dan juga tak rasa berat sangat dekat tangan kita untuk penggunaan harian walaupun saiz dia adalah 67 inci. So overall design aku boleh bagi rating 7/10 untuk rekaan dia sebab aku tak nampak ada perbezaan yang ketara sangat, just refinement dekat dia punya reka bentuk frame body tu saja. 7/10 untuk rating ketahanan dan juga 8/10 untuk rating keselesaan pada Galaxy S24 Plus. Seterusnya untuk screen display, Samsung masih kekalkan dengan fully flat display Dynamic AMOLED 2X dengan saiz 67 inci. Yes, ada improvement sikit 0.1 inci berbanding dengan previous model dia, dan bingkai skrin pun nampak lebih nipis dengan design yang symmetrical dekat semua bahagian. Untuk ketahanan berbeza sikit lah dengan versi Ultra yang gunakan Gorilla Glass Armor sebab untuk yang S24 Plus ni memang diorang gunakan Gorilla Glass Victus 2 yang sama macam sebelumnya. Setakat ni aku dah gunakan tanpa sebarang casing dan juga tanpa glass, tak ada lagi kesan dan ke cala ke sofa, condition dia elok lagi macam baru. So aku rasa cukup bagus, cuma kalau diorang bagi Gorilla Glass Armor tu much better lah untuk base model tanpa diorang ada differentiate kan antara yang Ultra dan juga yang Plus ni kan. So aku rasa okey lagi lah setakat ni. Tapi aku rasa nak kena pasang tempat gelas juga untuk lebih protektif pada dia punya bahagian skrin dan juga body. In fact, korang juga dapat better resolution pada Galaxy S24 Plus dengan resolution QHD Plus lebih kurang sama je macam versi Ultra, dengan color yang memang cantik gila, nampak sharp dan juga aku memang set kepada natural color supaya nampak lebih balance dan juga tidak terlalu vivid sangat color dia tu. Pengalaman untuk display dia, kita tahu Samsung ni memang popular lah dengan dia punya Dynamic AMOLED 2X yang cantik, so memang korang akan rasa puas gila lain segala konten display dekat bingkai skrin dia nipis. Punch hole kamera dia pun tak besar sangat, kecil je saiz dia dengan saiz skrin 67 inci yang cukup besar untuk gaming experience dan juga entertainment yang sangat selesa kalau korang pegang dalam mood landscape. By comparison, kalau korang tengok sebelah-sebelah memang saiz dia lebih kurang sama je macam iPhone 15 Pro Max. Dalam masa yang sama, Samsung juga ada improve kecerahan pada screen display untuk Galaxy S24 Plus dengan kecerahan mencecah sehingga 2600 nits brightness. Bagi aku setakat hari ni memang sangat membantu dan juga tak struggle sangat tau nak tengok display dia waktu cahaya matahari yang terik dekat Malaysia ni. So every display, color, dia punya sharpness,
brightness dan juga kecerahan tu sangat selesa kat mata aku lah. Dan aku rasa memang enjoy dengan screen display untuk S24 Plus ni. Overall dari segi screen display untuk Galaxy S24 Plus ni, aku boleh bagi rating 9/10 untuk rekaan screen dia memang nampak cantik dan juga bezel yang nipis. 7/10 dari segi ketahanan dan juga 9/10 dari segi kecantikan screen color dia dan juga kecerahan nits brightness yang tinggi. Sebelum bersama kepada main highlight kita untuk video kali ini iaitu tentang performance, video kali ini ditaja oleh Odoo. Pernah tak korang rasa macam susah gila korang nak buat website ataupun korang fed up kan? Sebab mungkin korang risau, korang tak tahu nak buat coding, nak bagi dia nampak cantik ataupun lebih interaktif. So now aku ada satu platform untuk aku saja kat korang semua dan boleh menyelesaikan masalah korang untuk nak buat website. So ini dia Odoo, sebuah all-in-one solution untuk korang yang berniaga ataupun nak buat projek sendiri pun memang boleh. Yang bestnya pasal Odoo adalah korang tak perlu pun nak belajar pasal coding ataupun korang tak perlu pun nak ada background IT untuk nak belajar cara nak gunakan ataupun setup website ni. Bercakap pasal setup website ni, korang akan rasa biasa sebab user interface dan juga dia punya cara tak complicated sangat tau. Yang bestnya dia tak ada nak minta info credit card ke ataupun macam-macam details kita masa korang nak mula tu. Yelah, kadang-kadang risau juga kalau info kita ni leaks dekat scammer kan. So kalau website Borderland mungkin takkan ada dapat setup macam semudah ni. So jom aku tunjuk cara yang mudah untuk korang nak setup website Odoo ni. Untuk nak setup dia, korang ada beberapa pilihan apps yang boleh dipilih. So kalau tengok betul-betul memang ada apps yang dikenakan percubaan selama 15 hari dan juga ada yang tak kena. So aku nak buat website dan juga tempat jual barang, aku pilih website dan juga e-commerce. Masukkan semua details korang dan lepas tu ada beberapa tema yang korang boleh pilih, ikut cita rasa atau test korang sendiri. Yang bestnya cari ide website dalam Odoo ni memang sangat-sangat mudah gila kot. Sebab korang just boleh drag and drop saja blogs ataupun template macam mana yang korang nak letakkan dekat website korang tu. Seriously senang untuk korang nak setup ataupun pakai website ni sebab dia punya user interface tu memang mudah untuk dia faham. Korang tak perlu nak pening pun untuk nak setup everything dalam website Odoo ni. Untuk nak masukkan produk korang dekat bahagian shop pula, tekan je new product, lepas tu masukkan info produk yang korang nak jual ataupun info yang berkaitan. Dah tu je, santai sambil tengok macam mana Odoo sediakan semua info dari susunan nama, harga, kuantiti dan juga lain-lain lagi. Menariknya, hasil website yang Odoo buat memang nampak profesional gila kot dan korang dah siap ada dengan website yang cun. Bila dah siap setup semua website korang tu, boleh tekan publish dan juga website korang akan go for global. So itulah semuanya cara untuk korang nak setup website korang sendiri dengan adanya Odoo ni. Memang very simple dengan step yang dibagi dengan user interface yang sangat mudah untuk korang semua faham. Nak tahu lebih lanjut tentang Odoo, korang just boleh check it out dekat website diorang ataupun korang just klik saja dekat bahagian description bawah ni, okay? Go check it out Odoo. Now bercakap pasal performance pada smartphone ni, ramai mungkin nak tahulah pasal prestasi untuk Exynos 2400 dengan setup 12GB RAM dan juga penggunaan GPU Eclipse 940 yang dibina berdasarkan arkitektur AMD Radeon A3. So ramai yang tanya aku, okey ke kalau main game pada smartphone ni prestasi dia macam mana? Setara tak dengan Qualcomm ataupun MediaTek ataupun sebaliknya? So untuk semua perkara tu, aku akan kongsikan lebih details dengan segala perkara yang aku dah test dan juga benchmark yang aku dah bandingkan dengan chip yang berbeza. First, untuk normal daily usage aku dengan Galaxy S24 Plus setakat hari ni, tak ada apa-apa isu yang besar sangat dengan prestasi dia. Pengalaman penggunaan memang rasa lancar, penukaran apps pun tak ada hiccup ataupun crash dan well optimized dengan software One UI 6.1 dia. Bagi aku, prestasi Exynos pada smartphone ni dah memang more than enough untuk korang semua nak gunakan pada keperluan macam social media apps, YouTube, Netflix, kamera, video, nak buat kerja dan sebagainya. Tapi kalau korang nak more than that, contohnya macam nak main game yang grafik yang tinggi and then nak all the way 120Hz apa semua, dia ada jugalah downside dia. Dan juga kalau bandingkan dengan phone lain yang gunakan chip yang berbeza, memang ada perbezaan yang agak ketara juga. So first adalah tentang gaming untuk Mobile Legends. Sebab ini satu-satunya game yang aku memang personally heavy main untuk aku nak push rank dengan grafik yang boleh cecah sehingga high plus ultra saja. Tak cecah sampai ultra plus ultra pun pada Galaxy S24 Plus ni. Setakat hari ni untuk gameplay Mobile Legends dengan high grafik macam tu, sejam lebih bagi aku normal lagi lah. Suhu dia tak overheat sangat sampai efek pada gameplay, ada frame rate drop ke, hiccup ke, semua tak ada. So far smooth lagi game dia, cuma memang rasa panas jugalah dekat body dia tanpa gunakan casing macam ni kan. So maksimum suhu aku dapat untuk Mobile Legends sekitar dalam 45 darjah Celsius, tapi average untuk suhu pada gameplay tu dalam 42 ke 43 darjah Celsius dekat every angle body dia. So 45 tu biasanya dekat bahagian chip sebelah kamera ni lah. So bahagian tu memang rasa agak panas sikit. Dan sometimes aku akan main dekat kawasan aircon supaya dia boleh stablekan sikit kepanasan. Aku tak main dekat kawasan outdoor, matahari, cahaya terik semua tak adalah kan. Aku rasa semua phone akan panas kalau kita main dalam masa yang lama. Cuma untuk smartphone ni mungkin kepanasan itu dalam masa yang lebih singkat sikit lah. Tapi bagi aku sejam lebih untuk 42 ke 43 darjah Celsius average, okey lagi. Exynos ni okey lagi bagi aku. And then untuk gameplay, kalau nak cakap pasal grafik, Mobile Legends mungkin tak sepower grafik macam Genshin Impact ataupun game baru launch dekat Play Store iaitu One Punch Man World
Yang tu korang boleh dapat max graphic resolution yang sangat tinggi dan juga highest refresh rate sampai 120Hz. So, aku dah test juga main dekat Galaxy S24 Plus ni, surprisingly memang rasa enjoyable gila dengan dia punya grafik, gameplay dia, story dia dan juga skill effect dia tu yang best. Korang bayangkan kalau korang tengok anime One Punch Man pun dah best, ini kalau lagi main game dia dengan vibes dia ala-ala macam anime sikit kan. So that's why aku rasa macam wow, best gila kot game One Punch Man World ni. Cuma aku tak heavy main lagi game tu sebab aku baru test game dekat smartphone ni dan juga few phone lagi yang aku buat comparison dari segi dia punya overheat dan juga performance. So, aku ada enable GPU monitor dan juga FPS monitor untuk aku nak tengok dia punya FPS drop ke, dia punya CPU dan juga GPU load dia macam mana. So far, GPU load dia memang agak tinggi. CPU load tu boleh diparas yang okay lagi lah, 50% dan juga ke bawah. But GPU load memang mencanak lah sebab grafik tinggi. Aku ada test dalam masa 10 minit dengan grafik yang paling tinggi sekali iaitu Ultra dengan refresh rate 120Hz daripada suhu yang normal. Dia boleh naik paling maksimum sekali mencecah 45 darjah Celsius. Tapi kalau check bahagian lain, dia punya average suhu dalam 43 darjah Celsius saja tau. Bagi aku agak tinggi jugalah untuk gaming One Punch Man World. Dalam masa 10 minit sahaja dia boleh naik sehingga 45 dan juga sekitar average 43 macam tu lah. Which is bagi aku itu baru 10 minit. Korang bayangkan dalam masa sejam untuk max grafik dan juga 120Hz. Dia throttle sampai 120Hz kot untuk refresh rate pada gameplay tu. Berbanding dengan Galaxy S24 Ultra yang gunakan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 boleh dapat average sekitar 40 ke 41 darjah Celsius paling maksimum sekali untuk dia punya temperature body dengan gameplay One Punch Man World yang sama, grafik yang sama dan juga refresh rate yang sama juga. So korang nampakkan perbezaan dia macam mana kan antara Ultra dan juga Plus model ni. So untuk Exynos dia punya kepanasan tu lebih sikit berbanding dengan Ultra yang gunakan chip Snapdragon 8 Gen 3. And then aku rasa dia make sense kenapa ada beza kat sini. Mungkin juga faktor penggunaan chip and optimization antara software dan of course panel body pun main peranan yang penting juga untuk dia memberikan heat management yang bagus macam vapor chamber yang Samsung improve pada versi Ultra 2 kali ganda kot kalau compare to S23 Ultra. So vapor chamber tu pun penting juga tau untuk sebuah smartphone. Kita tahu size untuk phone ni dengan Ultra beza sikit. So benda tu pun ada peranan yang penting juga untuk suhu pada smartphone. Dalam masa yang sama aku juga ada enable frame rate monitor untuk nak tengok dia punya frame rate tu macam mana, dia stay ke ataupun dia akan turun naik. Obviously kalau phone Samsung ni dapat outcome frame rate yang lebih kurang sama je, dia takkan stay dekat frame rate yang tinggi, dia akan turun dan juga naik. Mungkin juga disebabkan oleh throttle down sikit supaya boleh maintain suhu yang tak overheat sangat berbanding dengan full throttle performance yang boleh bagi kesan dekat overheat untuk game yang heavy grafik macam ni. In fact aku juga ada test dengan game yang sama dan juga grafik setting yang sama dekat gaming phone terbaru iaitu Nubia Red Magic 9 Pro dengan dia punya cooling system, ada turbo fan lagi dan cukup benchmark yang memang sangat tinggi. Dan juga kita tahu smartphone ni memang capable dengan chip Snapdragon 8 Gen 3 dia. So far untuk gameplay yang sama aku dapat consistently 100Hz dan juga ke atas. Dia tak drop bawah 100Hz. Dia memang konsisten kat situ je, full throttle untuk performance dan juga grafik dia tau. Cumanya walaupun gaming phone ni boleh dapat consistently 100Hz dan juga ke atas untuk frame rate dia tak drop sangat, dia akan memberi kesan kepada suhu yang memang melampau gila ke panas dia. Sebab bila aku bandingkan dengan S24 Plus tadi, suhu dia average dalam 43 darjah Celsius, paling maksimum pun 45 tau. Itu dekat specifically dekat bahagian chip dia. But untuk Nubia Red Magic 9 Pro ni, untuk grafik yang sama dalam masa 10 minit saja capai sehingga 47 ke 48 darjah Celsius yang bagi aku sangat-sangat tinggi untuk sebuah gaming phone yang banyak gila cooling system sekali dengan turbo fan ni. So, aku macam surprise jugalah sebab gaming phone ni boleh capai suhu setinggi itu dalam masa 10 minit saja tau. Bukannya lama, 10 minit saja. So, mungkin juga disebabkan oleh full throttle performance yang korang dapat pada dia punya grafik dan juga performance untuk smartphone ni. So that's why itu juga memberi kesan yang banyak juga pada suhu untuk phone ni cepat sangat panas. Walaupun kedua phone Samsung tak dapat frame rate yang konsisten macam Nubia Red Magic 9 Pro, tapi dia dapat kawalan suhu yang much better tau kalau compare to gaming phone yang ada banyak gila cooling system ni. So aku agak surprise juga tau. Dan bila aku set kepada medium grafik dan juga refresh rate yang rendah pada Galaxy S24 Plus, dia punya result tu memang lagi bagus dengan kawalan suhu yang nampak normal sekitar dalam 39 ke 40 darjah Celsius saja, tak lebih pada tu. So memang kita nampak ke sini bahawa ada kalanya kita tak perlukan pun grafik yang tinggi pada gameplay untuk sebuah smartphone yang ada banyak lagi limitation ni tau. So tak boleh nak all the way full throttle performance dan juga grafik.
Boleh main tapi tak boleh main lama sangat, dan juga aku rasa untuk game tu mungkin terlalu heavy lah untuk kebanyakan phone sekarang ni nak handle. Mungkin ada tapi tak banyak phone yang boleh handle grafik yang tinggi macam tu dengan refresh rate sampai 120Hz. So that's why aku rasa tak semestinya kita kena all the way gunakan grafik yang tinggi pada gameplay macam tu. Ada kalanya kita just gunakan medium grafik pun dah cukup bagus dengan kawalan suhu yang normal. At least kita boleh main dalam masa yang lebih lama sikit lah. Kalau compare macam gaming phone ni, walaupun dia power, ada cooling system apa semua, tapi bila naikkan grafik yang paling tinggi sekali, refresh rate yang tinggi, 10 minit pun dah overheat kau-kau kot. Cumanya aku perasan dekat Galaxy S24 Plus untuk medium grafik dia, aku nampak macam ada map glitch tau dekat dia punya grafik tu. Aku rasa mungkin faktor penggunaan GPU dia tak optimize lagi dengan medium grafik, tapi kalau aku naikkan highest grafik, tak ada isu map glitch. So ini mungkin juga bugs dekat gameplay ataupun mungkin juga disebabkan oleh GPU, either one lah. Aku harap just bugs dekat gameplay saja. So hopefully next update untuk game One Punch Man World ni akan bagi a better grafik dan juga tak ada glitch map yang aku hadapi sekarang ni. Macam korang semua tahu bahawa Samsung ada bagi support ray tracing untuk korang dapat a better visual dan juga grafik pada gameplay dekat smartphone. So S24 Plus pun dapat features yang sama tau. So biasanya ray tracing ni kita dengar pada PC gaming kan. Now untuk mobile gaming pun korang dah boleh merasa features untuk ray tracing. So kelebihan dia of course lah korang dapat a better grafik dan juga visual experience dari segi shadow, effect movement dan juga surface dalam gameplay nampak lebih realistik berbanding dengan smartphone yang tak ada features ray tracing. Cumanya tak semua game yang support untuk features ray tracing untuk korang dapat a better visual dan juga grafik ni. Just a few games saja yang support dekat Play Store buat masa sekarang ni lah. So antara yang aku sendiri enjoy iaitu game Diablo Immortals. Skill effect dia memang cantik gila kot, dengan grafik pun nampak macam main kat PC, dengan sound effect yang sangat-sangat sedap. Dan aku rasa game ni korang kena cuba sendiri baru korang tahulah dia punya effect macam mana, visual itu sendiri, skill effect dia bila pukul monster apa semua kan. So memang cantik lah bagi aku. Next, aku rasa macam tak lengkap kalau aku tak buat benchmark testing dekat Galaxy S24 Plus dengan 3 popular benchmark apps yang kita biasa nampak lah. First kali adalah Geekbench 6 dengan single core boleh dapat sekitar 1862 dan multi core dalam 6602 yang masih tak dapat kejar lagi tau. Chip Snapdragon 8 Gen 3 dapat more than that dari segi dia punya benchmark score tu. Manakala untuk 3D Mark apps dengan Wild Extreme Stress Test pula, best loop score boleh dapat dalam 4212 yang memang tak boleh nak beat lagi tau. Score untuk Galaxy S24 Ultra dapat more than that obviously. Performance monitoring untuk dia punya drop battery agak banyak juga, iaitu sekitar dalam 11%, dan juga untuk suhu boleh cecah hingga 47 darjah Celsius. Terakhir sekali untuk Antutu benchmark, skor paling tinggi aku dapat adalah sekitar 1.7 juta dan surprisingly agak tinggi juga tau skor dia untuk chip Exynos 2400. Rasanya ini the highest score Antutu benchmark yang aku dapat untuk chip Exynos selama aku gunakan phone Samsung. By comparison dengan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yang aku gunakan sekarang ni, memang tak jauh beza sangat tau dia punya benchmark score tu. Dan aku tak expect juga tau skor dia boleh easily kalahkan Nubia Z60 Ultra dengan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yang just dapat sekitar 1.4 ke 1.5 juta sahaja average untuk skor paling tinggi sekali aku dapat pada Nubia Z60 Ultra. Kalau bandingkan dengan chip lain pula, obviously memang chip Exynos 2400 ni boleh kalahkan jugalah chip Snapdragon 8 Gen 2 dan juga chip Exynos 2200 sebelum ni. Tapi memang masih tak boleh nak follow rapat lagi dengan chip MediaTek Dimensity 9300 yang agak powerful dan juga sama level dengan chip Snapdragon 8 Gen 3. Selain tu aku juga ada cuba untuk bandingkan antara S24 Plus dengan Ultra dari segi dia punya boot up dan juga speed test untuk buka aplikasi. First, untuk boot up aku tak nampak ada perbezaan ketara sangat pun. Lebih kurang sama je actually untuk kedua smartphone ni dari segi kepantasan untuk boot up. Manakala untuk speed buka aplikasi social media aku nampak tak ada beza yang ketara sangat pun, lebih kurang sama je. Cuma mungkin untuk yang versi Ultra ni dia slightly better lah untuk speed buka apps dengan chip Snapdragon 8 Gen 3. Manakala untuk buka game yang biasa aku main, memang aku nampak kat sini bahawa S24 Plus lebih laju tau dia punya kepantasan kalau bandingkan dengan versi Ultra. So ada sikit perbezaan tapi aku rasa benda ni very minor saja. So berdasarkan aku punya gaming test dan juga score benchmark tadi, korang boleh nampak obviously memang penggunaan chip yang power tak menjamin 100% bahawa korang dapat outcome yang hebat pada sebuah smartphone. Yes, aku boleh katakan prestasi tu memang memberikan pengaruh yang besar juga untuk sebuah chip tu. Dia nak run task yang heavy, handle grafik yang tinggi apa semua. But aku rasa optimization antara software dan juga hardware pun penting juga untuk korang dapat a better user experience pada sebuah smartphone. So that's why aku rasa kita tak boleh jadikan score benchmark paling tinggi sebagai kiblat utama kita untuk menandakan bahawa sebuah smartphone tu adalah phone yang paling power sekali. Instead of kita tengok pada dia punya optimization, software, hardware
dan juga pada dia punya long term user experience tu sendiri. Dan honestly aku rasa Samsung memang dah buat yang terbaik lah untuk improve diorang punya chip Exynos yang terbaru ni dari segi performance yang powerful enough untuk Galaxy S24 Plus dan masih lagi boleh handle game yang heavy dengan grafik yang tinggi. Korang juga kena faham ini bukannya gaming phone tapi lebih kepada sebuah flagship yang nak cuba seimbangkan dalam pelbagai perkara penting untuk user experience yang bagus. Kalau nak betul-betul main heavy game memang kena gaming phone lah, tapi gaming phone pun still ada limitation dia tersendiri. Overall aku rasa dari segi performance untuk chip Exynos 2400 memang banyak juga improvement yang Samsung dah buat, tapi masih ada jugalah kekurangan dia. Persoalannya, adakah chip Exynos ni mampu kalahkan chip Qualcomm Snapdragon ataupun MediaTek? Bagi aku masih lagi belum level tu. Dia di paras yang hampir tapi dia tak sama level lagi tau dengan Snapdragon. So dia still di bawah sikit daripada chip Qualcomm ataupun MediaTek. Dan kalau nak cakap pasal improvement, aku rasa ada dua perkara lah Samsung kena improve. Yang pertama adalah power efficient. Yang kedua adalah heat management dari segi dia punya gameplay dan juga grafik yang tinggi pada dia punya chip Exynos. So untuk S24 Ultra, dia lebih stable dan juga kawalan suhu yang baik kalau compare to Exynos. Okay untuk grafik yang biasa, tapi kalau gunakan high grafik yang paling tinggi sekali tu memang dia ada limitation. Dan overheat tu memang lebih terasa lah kalau compare to S24 Ultra dengan chip Snapdragon 8 Gen 3. So sekarang aku faham lah kenapa Samsung letakkan chip Exynos 2400 pada base model diorang saja, bukannya pada versi Ultra. Korang semua ingat lagi tak masa zaman MediaTek baru nak naik dulu, dia compete dengan Qualcomm, dan zaman tu memang kita nampak bahawa chip MediaTek ni agak kurang low pack dan juga tak power sangat kan. Memang ramai jugalah prefer chip Qualcomm instead of MediaTek. Tapi sekarang ni korang nampak banyak dah brand dan juga model phone yang power-power dah mula gunakan chip MediaTek dan sama level macam chip Qualcomm. Even benchmark score pun dah hampir sama macam chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. So dengan adanya chip MediaTek Dimensity 9300 dekat Vivo S100 Pro pun kita nampak macam mana pergi dia dari segi performance, grafik dan heat management pun bagus. Kita mungkin tak sampai level tu lagi, tapi aku jangkakan dalam masa 1 ke 2 tahun mendatang lagi mungkin Samsung akan tunjukkan taring sebenar untuk chip Exynos yang mungkin boleh setaraf dengan Qualcomm dan juga MediaTek yang dah memang dapat capai another level of performance, power efficient dan juga battery consumption. So overall untuk performance pada Galaxy S24 Plus ni aku boleh bagi rating 7/10 untuk prestasi. Okay, power tapi tak cukup power macam chip Snapdragon. 6/10 untuk kawalan suhu dan juga 8/10 untuk grafik dengan chip GPU Eclipse 940. Seterusnya untuk ketahanan bateri, memang Samsung ada improve juga kapasiti bateri pada Galaxy S24 Plus dengan extra 200 mAh. So kali ni untuk Galaxy S24 Plus menggunakan 4900 mAh dengan fast charging yang sama iaitu 45 watt sahaja. Setakat ni untuk penggunaan harian yang biasa memang typically aku akan charge sehari sekali sahaja, tak lebih pada tu. So normally aku akan gunakan social media apps, entertainment sikit, YouTube, Netflix dan juga mungkin light gaming lah. Kalau aku heavy sangat gaming memang sehari 2 kali itu memang wajib lah. Tapi typically memang sehari sekali saja. Mungkin dalam lewat petang ataupun malam tu aku akan charge. So depends juga pada cara penggunaan aku. Tapi itulah, bila bateri dah habis, nak full charge tu memang ambil masa agak lama juga dia nak full charge balik dengan 45 watt charging system dia yang aku rasa macam kurang relevan lah untuk phone premium dengan harga hampir RM5,000. So at least kalau orang bagi a better wattage fast charging tu much better lah. Macam 65 watt ke 200 watt ke. Wih, terlampau sangat 200 watt tu. 65 okey dah kan. So overall untuk bateri dan juga charging dekat S24 Plus ni aku boleh bagi rating 85/10 untuk ketahanan bateri yang cukup baik, 5/10 untuk pengecasan yang agak kurang dan 9/10 untuk kapasiti bateri dia yang bagi aku dah just nice dengan saiz 6.7 inci. Seterusnya pasal network dan juga connectivity. Untuk Galaxy S24 Plus menggunakan Wi-Fi 6 bukannya Wi-Fi 7 macam versi Ultra, dan of course support 5G dekat pasaran Malaysia. Aku dah buat test untuk speed dia antara S24 Ultra dan juga S24 Plus. Surprisingly dapat result yang sedikit berbeza tau. Untuk testing 5G, dua-dua phone memang gunakan SIM U Mobile yang sama dengan package internet U Postpaid 98 yang memang sama juga. Surprisingly untuk speed test dekat Ookla, S24 Plus dapat average speed yang agak tinggi iaitu sekitar 400 Mbps dan juga ke atas. Berbeza dengan 5G speed dekat Galaxy S24 Ultra, tak sampai 400 Mbps pun walaupun aku dah cuba speed test banyak kali tau. Aku rasa lebih 10 kali aku dah test. Average memang lebih kurang macam tu je speed test untuk Ookla. Untuk Wi-Fi pula aku cuba gunakan aplikasi Fast, memang dapat result yang hampir sama je iaitu sekitar 300 lebih ke 400 Mbps untuk Galaxy S24 Plus dan juga Galaxy S24 Ultra. Make sense lah sebab dua-dua device ni memang support untuk Wi-Fi 6, tapi untuk versi Ultra dia better sikit iaitu Wi-Fi 7. But make sure korang kena pakai router Wi-Fi 7 baru dapat a better speed lah kalau compare to Wi-Fi 6 kan. Tapi untuk aku sendiri memang aku gunakan Wi-Fi 6 punya router, so that's why result dia tak beza sangat, lebih kurang sama je antara kedua-dua device ni. Seterusnya pasal kamera, memandangkan Galaxy S24 Plus hanyalah base model saja, so diorang tak fokus sangat ke bulan kamera macam korang dapat pada Galaxy S24 Ultra. Memang advanced
advancekan kamera dia. So that's why setup kamera kali ni memang tak ada major improvement yang Samsung buat untuk S24 Plus. Kalau ada improvement sekalipun, mungkin lebih kepada refinement untuk software dengan image processing dan juga NPU chip untuk dapat hasil gambar yang lebih cantik dengan kebolehan Galaxy AI dia lah. So basically Galaxy S24 Plus masih dengan setup triple camera yang sama, ada wide, ultra wide dan juga telephoto, yang bagi aku trio kamera ni memang dah good enough untuk base model Samsung. Cuma masih ada limitation lah dari segi kebolehan zoom dan juga optical telephoto, sebab maksimum zoom hanyalah sampai 30 kali saja kalau compare to versi Ultra 100 kali kan. Dan optical dia hanya sampai 3 kali sahaja. Tapi overall sebenarnya aku puas hati je dengan hasil gambar daripada kamera dia, sebab dynamic range yang nampak memang eye pleasing, boleh counter backlight yang dapat background yang cantik, fokus pun laju tau, tak ada struggle sangat, dan gambar memang nampak sharp, lagi-lagi kalau gunakan kamera dengan mode 50 megapixel dia. Aku dah test snap dengan kamera 50 megapixel dia, memang setakat ni tak ada shutter lag, memang laju je tiap kali kita nak snap gambar, tapi macam biasalah ada image processing sikit dalam masa 3 ke 5 saat, bergantung pada kompleksiti gambar tu sendiri. Tapi dalam masa yang sama aku juga memang ada perasan lah dia punya color shifting kalau gunakan antara 12 megapixel dan juga 50 megapixel lens kamera dia. Kalau tengok dengan teliti hasil gambar daripada 12 megapixel lens dia, memang color dia agak vibrant sikit dengan HDR yang dia boostkan lagi. Manakala untuk yang 50 megapixel nampak lebih natural dan juga pencahayaan yang lebih stable. Setakat ni aku nampak untuk optical zoom 3 kali dia memang boleh dapat outcome dengan details yang sharp, texture pada surface pun nampak realistik bukannya artificial, dan juga OIS dia memang banyak bantu untuk aku nak fokus. Even 30 kali zoom dia pun memang effortless jugalah untuk aku nak tap untuk fokus. Cuma hasil untuk maximum zoom dia tidaklah sebagus macam optical lens kan, sebab surface tak berapa nak sharp sangat, tapi masih boleh nampak jugalah details dalam gambar tu dengan jelas, misalnya macam tulisan, objek. So at least korang boleh jugalah baca daripada tak dapat nak baca langsung. Rasanya features kamera yang aku paling suka sekali dengan Galaxy S24 Plus ni adalah dia punya portrait mode, sebab fokus dengan object depth separation tu rasa macam effortless juga tau. Tak struggle sangat untuk nak dapatkan edge detection yang kemas dekat objek ataupun subjek yang kita nak pointkan tu. Bokeh effect dia pun tak terlalu nak soft sangat, cantik je dia punya pengasingan antara objek dan juga background. Even smartphone ni pun ada juga pilihan 3 kali portrait yang boleh dapatkan framing yang cantik untuk close up, masih boleh kekalkan details dalam gambar dan juga efek bokeh yang sangat kemas lah bagi mata aku. Kalau tengok pada kebolehan kamera untuk Galaxy S24 Plus ni, bagi aku this is not the best lah untuk price segment dia dengan harga mencecah RM5,000 macam tu. Sebab aku rasa Vivo S100 Pro ni boleh bagi a better camera experience dan juga lebih advance dari segi dia punya lens yang memang pelbagai, collaboration dengan Zeiss lagi, dan juga dia punya optic lens tu, ini memang the best flagship camera yang korang boleh dapatkan untuk tahun 2024. But itulah untuk korang mencari sebuah phone dengan kamera yang dah asal ada semua lens yang wajib, contohnya macam ultra wide, telephoto, tapi tak power sangat dan okey-okey je, korang boleh consider lah untuk S24 Plus. But kalau korang rasa macam kamera ni faktor yang penting, aku rasa this is not for you guys lah. Better korang beli Ultra ataupun korang beli Vivo S100 Pro ni, sebab dia boleh bagi a better camera experience untuk korang yang memang concern pasal camera features. Overall untuk kamera Galaxy S24 Plus ni aku boleh bagi rating 7/10 untuk fungsi kamera, 8/10 untuk kecantikan gambar dan juga 8.5/10 untuk rakaman video yang boleh shoot sampai 8K 30fps. Poin terakhir sekali adalah tentang software, dan inilah main highlight untuk Samsung Galaxy S24 series dengan features Galaxy AI. So first untuk software dia, Samsung Galaxy S24 Plus ni menggunakan Android UI 6.1 based on Android 14, dan buat kali pertama juga Samsung janjikan sehingga 7 tahun untuk software dan juga security update pada S24 series saja. Aku tak terkejut lah Samsung boleh offer sampai 7 tahun update, dan juga kita tahu Samsung ni antara yang lama dalam industri dan harga dia pun agak keras. Dia punya relationship dengan Google pun agak rapat juga, sebab aku difahamkan memang ada features yang eksklusif untuk Google Pixel dan juga Samsung device saja. Dan aku rasa memang berbalik kalau korang nak dapatkan smartphone ni pada bahagian software support dia, sebab setakat ni untuk One UI 6.1 dekat S24 Plus ni tak ada apa-apa isu yang besar sangat aku hadapi lagi. Semuanya well optimized dan juga kebanyakan apps pun memang smooth je. Tak ada tiba-tiba apps dia jadi gila ke, crash ke ataupun stuck lagi. Aku memang sangat enjoy lah dengan UI dia yang fluid dan juga semua features Galaxy AI dia. Rasanya dalam semua features untuk Galaxy AI tu paling aku kerap guna sekali adalah dia punya circle to search with Google yang memang senang gila nak guna, dan juga nak search apa-apa yang keluar dekat kita punya screen tanpa masuk Google. Just tap, hold dan juga korang just bulatkan saja dekat apa yang korang nak search.
objek, subjek dan apa-apa saja dekat skrin dia lah. Features yang lain-lain tu bagi aku agak menarik, cuma aku kurang gunakan sangatlah. Macam Samsung keyboard tu aku rasa agak menarik juga dengan dia punya translation, writing style apa semua, but jaranglah aku gunakan. Aku rasa bila perlu baru guna sebab dia dah ada dah kan. Cuma korang kena tahu bahawa semua features Galaxy AI ni percuma sehingga hujung tahun 2025 sahaja. Lepas tu Samsung akan buat pembayaran. Tak pastilah pembayaran monthly ke yearly, one time apa semua. Just tunggu dan lihat saja bila Samsung dah buat servis untuk pembayaran tu dan apa lagi improvement yang Samsung akan lakukan lah untuk Galaxy AI doang. Untuk pengetahuan korang juga, dia tak eksklusif untuk Galaxy S24 series saja sebab Samsung juga akan bagi pada S23 series, Galaxy Tab S9 series, pada Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Flip 5. Overall untuk software One UI 6.1 aku boleh bagi rating 9/10 untuk optimization, 9/10 untuk fungsi menarik dengan Galaxy AI dan juga 10/10 untuk software update sampai 7 tahun pada Galaxy S24 series. Anyway, aku rasa itu saja review penuh aku tentang Galaxy S24 Plus yang terbaru dan aku rasa overall dengan smartphone ni memang just a minor improvement saja yang Samsung lakukan sebab dia just refinement dari segi design yang lebih flat untuk frame body dia and then better display resolution of course dengan chip Exynos 2400 yang dapat bagi a better performance dan juga features baru untuk Galaxy AI. Yang lain tu nothing impressive sangatlah sebab aku rasa kalau korang nak upgrade daripada S23 Plus macam kurang berbaloi tau sebab aku rasa better korang cari S23 Ultra yang baru, unit baru tu korang boleh dapat sekitar 4,000 lebih dah sekarang ni. Lebih kurang harga dengan S24 Plus ni. Persoalannya Samsung Galaxy S24 Plus ni sebenarnya untuk siapa? Sebab aku nampak dia punya price segment tu agak tinggi dan dia punya perbandingan dengan phone lain tu macam banyak lagi jenama phone lain yang lagi offer better daripada S24 Plus. Misalnya macam Vivo S100 Pro tadi korang dapat dengan harga 4,500 dengan features kamera yang advance gila, dia punya performance MediaTek Dimensity 9300 lagi dengan dia punya display yang cantik apa semua. So macam susah aku nak recommend untuk smartphone ni actually dengan price segment dia macam tu kan. Tapi aku rasa untuk S24 Plus ni lebih kepada peminat Samsung yang nakkan latest flagship Samsung yang dapat 7 years OS update dan juga features Galaxy AI itu sendiri. Ada dia, aku rasa nothing impressive sangat. Dia lebih kepada apa yang korang dah pernah dapat pada S23 Plus. Dia lebih kepada refinement untuk design, better resolution dan juga chip Exynos untuk korang sendiri nak merasa performance baru pada chip baru untuk Samsung ni kan. So guys, korang buatlah pilihan yang tepat terhadap apa yang korang nak beli tu dan make sure apa yang korang laburkan tu setiap sen tu berbaloi dengan apa yang korang dapat, okay? Dan terima kasih kerana nonton video ni sampai habis sebab dia agak panjang sikit kan. Dan aku appreciate untuk korang semua yang layan sampai habis. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.